Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan sekumpulan akan menerangkan mengenai tajuk kertas kerja kami, iaitu ancaman pasca modernisme terhadap kesejahteraan insan pada masa kini. Saya Nur Alia Irdina bersama dengan Nur Alia Izzati dan juga Nurul Nabila akan menerangkan mengenai kertas kerja kami ini. Pasca modernisme ialah aliran ideologi kontemporari yang dihasilkan di Barat yang merupakan lanjutan daripada idea modernisme yang telah lama menjadi rahmat kepada falsafah dan cara hidup Barat. Pasca modernisme ialah perubahan struktur atau bentuk melibatkan semua aspek kehidupan Barat, menolak agama dan nilai dan menyokong pemahaman rasional, materialisme, aliran hedonistik, iaitu yang mementingkan kesenangan dan anarki yang tidak berdasarkan undang-undang. Saya, Nur Nabila Amira, akan membentangkan tentang ciri-ciri pasca modernisme. Terdapat 4 ciri penting pasca modernisme berdasarkan perkara yang dinyatakan oleh Akbar S. Ahmad. Antaranya ialah kepercayaan kepada agama. Seperti yang kita sedia maklum, pasca modernisme amat bertentangan dengan prinsip asas kebenaran dan fakta. Ia juga mengambil sikap acuh tak acuh terhadap kehilangan sejarah, identiti dan juga agama. Selain itu, pasca modernisme juga menerima pandangan pluralisme, relativisme kebenaran, iaitu ideologi sangat bertentangan dengan agama mutlak pada dasarnya. Dengan kata lain, pasca modernisme melahirkan kepercayaan baru dalam diri manusia. Ciri yang kedua pula ialah media massa. Teknologi pada masa kini semakin berkembang hari demi hari disebabkan oleh idea dan kreativiti manusia itu sendiri. Disebabkan oleh itu, media masa kini dianggap sebagai kesinambungan diri, organ dan sistem saraf manusia itu sendiri. Namun begitu, hal ini telah menjadikan realiti dunia dan kehidupan terasa semakin sempit. Dalam erti kata lain, manusia kini lebih mempercayai kenyataan media masa berbanding fakta itu sendiri. Sebagai contoh media masa terkini ialah program rancangan televisyen atau berita dalam talian. Ciri yang seterusnya ialah radikalisme. Pada era pasca modernisme, radikalisme kaum dan agama muncul. Radikalisme ialah fahaman yang mahukan perubahan baru tetapi menggunakan cara kekerasan. Dengan kata lain, manusia boleh melakukan apa sahaja dengan bebas tanpa pegangan agama. Yang haram dijadikan halal dan berlebihan dalam agama yang tidak ada pada tempatnya. Hal ini selaras dengan ungkapan niat tidak menghalalkan cara. Ciri yang terakhir pula ialah demokrasi. Pasca modernisme memberi peluang kepada golongan bawahan atau minoriti untuk menyatakan pendapat mereka dengan lebih bebas dan terbuka tanpa rasa takut. Demokrasi merujuk kepada kerajaan yang terdiri daripada orang yang dipilih atau wakil kerajaan. Rakyat bebas memilih pemimpin mereka kerana demokrasi adalah sistem yang mengukur tahap pengaruh rakyat terhadap kerajaan mereka. Walau bagaimanapun, kebebasan bersuara bukanlah tiket untuk mereka menyebarkan berita palsu. Jika berita palsu dikaitkan dengan hal ehwal negara, ia juga akan membawa kemudaratan kepada negara. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nur Alia Izzati dari Safa Anwar dan saya akan berdasarkan tentang kabaran-kabaran yang dihadapi oleh masyarakat masa kini. Yang pertama, Pak Nasr tambak dalam pos. Pada zaman ini, manusia semakin lupa akan nilai-nilai kekeluargaan dan nilai keagamaan seperti hormat menghormati antara satu sama lain dan rasa tidak bersyukur dengan apa yang ada, dengan apa yang Tuhan telah berikan, dan berasa tidak cukup sentiasa. Ini akan mendorong mereka untuk melakukan hal yang tidak sepatutnya, seperti menzalimi atau merampas hak orang lain. Masyarakat Malaysia juga tidak terkecuali daripada menerima idea pasca modernisme ini. Contoh gerakan yang kita boleh lihat di dalam Malaysia adalah gerakan feminisme, iaitu hak persamaan gender.
gerakan ini menuntut dalam perkahwinan kaki dan saksi itu bukan lagi lelaki tetapi wanita. Selain itu juga mereka menuntut untuk membenarkan perkahwinan sesama jantina, lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan, kerana mereka merasakan bahawa perkahwinan antara lelaki dan perempuan itu adalah ketidakadilan pada gender. Mereka juga menuntut dalam pembahagian harta, harta itu diwarisi sama rata antara lelaki dan perempuan. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang, dapat sama rata. Yang kedua adalah hubungan kekeluargaan menjadi apa. Pada zaman pasca modernisme ini, anak-anak lebih mudah terjebak dengan gejala-gejala sosial yang berlaku di sekeliling, pergaulan bebas tanpa sekatan, tanpa kawalan, tanpa batasan, kerana terlalu mengikut rasa dan berasa terlalu bebas. Jadi lebih mudah terjebak dengan gejala sosial macam yang ada di sekeliling. Selain itu, antara contoh gerakan yang paling berbahaya dalam sabar nilai budaya manusia dan nilai-nilai keagamaan adalah di mana gerakan ini menyangkut kekeluargaan, hubungan kekeluargaan antara suami isteri, lelaki dan perempuan, dan anak-anak yang tidak sah, macam tak perlu berkahwin lagi. Dan juga membenarkan atau menghalalkan hubungan seks sebelum berkahwin. Ini sangat berbahaya dan boleh merosakkan hubungan kekeluargaan dan keagamaan, dan juga masyarakat sekeliling masing-masing buat hal sendiri, tidak mengambil tahu akan masalah gejala sosial yang berlaku di sekeliling. Yang ketiga, agama. Pada zaman pasca modernisme ini, masyarakat lebih memandang, mementingkan akan keberadaan, kemewahan dan keimpungan, dan tidak lagi menjadikan agama itu sebagai panduan utama dalam kehidupan sehari. Ini sangat berbahaya. Dan mereka juga menganggap bahawa hidup mewah, hidup senang itu adalah yang paling terbaik, paling utama dalam hidup masa kini. Ini akan mendorong mereka untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, seperti mengambil hak orang lain atau melakukan penindasan terhadap orang lain, dan tidak memikirkan akan perasaan mereka, perasaan orang yang tertindas. Agama dianggap sebagai sesuatu perkara yang boleh diubah mengikut keadaan semasa, mengikut budaya, kerana mereka tidak memegang agama itu sebagai panduan. Mereka tak ada panduan, tak ada betul, tak ada salah. Ini berbahaya dan boleh mendorong kepada keruntuhan masyarakat, tidak kira mana-mana agama. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai carangan mengatasi ancaman pasca modernisme. Yang pertama ialah komponen pendidikan. Dalam hal ini, Yusof Al-Qaradawi berpendapat bahawa komponen pendidikan ini harus diutamakan. Ia merupakan satu objektif Islam yang pentingnya harus dilihat sebagai
aulawiyah dan satu kewajipan untuk dicapai. Pendidikan harus bermula daripada bawah. Abdullah Nasir Ulwan, seorang penulis dan cendekiawan Islam yang prolifik, melahirkan keprihatinan agar pendidikan diberikan kepada anak-anak mengikut norma agama. Sekilas pandang, beliau percaya bahawa kerelevanan pendidikan kepada generasi akan datang bermula sebaik seseorang memutuskan pasangan hidup. Ini boleh diperhatikan dalam fokusnya pada perkahwinan dan hubungan dengan pendidikan yang dikodifikasikan dalam bukunya, yang merupakan satu frasa yang paling penting. Pendidikan akan membolehkan orang ramai keluar daripada kegelapan dan kekeliruan yang cuba dieksploitasi oleh setengah kumpulan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berpesan kepada manusia supaya tidak mengikut orang yang menyesatkan, kerana hal ini boleh menyesatkan mereka. Realisasikan nilai yang kritikal. Keluarga adalah tempat yang ideal untuk menerapkan prinsip-prinsip agama dan akhlak mulia yang membentuk pandangan dunia Islam dan nilai-nilai Islam atau tasawur Islam dan nilai-nilai Islam itu sendiri. Ini menjadikan prerequisite personal characteristic atau keperluan asas personality berkualiti yang membantu menghadapi pelbagai masalah alaf baru. Sebuah keluarga mesti bertujuan untuk menjadi daya penggerak dalam kehidupan anak-anak mereka dan untuk membekalkan pemikiran utama. Natijahnya, di zaman teknologi maklumat dan komunikasi ICT ini, ibu bapa haruslah membekalkan diri dengan ilmu duniawi dan ukhrawi, iaitu mereka mestilah menjadi ibu bapa yang berpengetahuan, iaitu berpengetahuan tentang isu semasa dan teknologi komputer serta kebolehan melayari internet. Ibu bapa juga mesti bertindak sebagai ejen perubahan, di mana mereka bukan sahaja memimpin atau menunjukkan tetapi secara aktif melakukan apa yang diajar dan mengiringi perubahan untuk menunjukkan kepada anak-anak muda bagaimana perubahan harus dikendalikan dan bagaimana cara untuk menanganinya, iaitu dengan menguruskan perubahan. Kesimpulannya, apa yang saya dapat simpulkan adalah seperti yang dinyatakan sebelum ini, cabaran yang dihadapi umat Islam hari ini bukan sahaja serangan dari serangan fizikal, malah serangan mental akibat perubahan yang berlaku pada zaman ini. Terdapat beberapa sarjana Barat berpendapat bahawa selepas kejatuhan kuasa Soviet, musuh Barat seterusnya ialah Islam. Individu ini telah meramalkan konflik tamadun antara Barat dan juga Islam. Pertempuran psikologi ini akhirnya berakhir dan memberikan kekuatan untuk menentang Islam dengan mencipta banyak alasan untuk memerangi Muslim secara fizikal. Dalam keadaan tertentu, masyarakat Islam menderita secara umum kerana pemikiran mereka dijajah. Umat Islam terus melihat segala-galanya bersifat Barat sebagai manifestasi kemajuan, sedangkan kemajuan fizikal yang megah mewah itulah yang sering ditegur Ibn Khaldun kerana meramalkan teori kitaran kehidupannya. Ia hanya berlaku jika umat Islam memenuhi bahawa Islam adalah agama yang akan menyampaikan kewujudan manusia hingga ke alaf tanpa mengira halangan, untuk tujuan membina planet baru yang tenang, itu membebaskan minda dari pencebohan pemikiran semasa. Sekian, terima kasih.